Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fizik Tingkatan 4 KSSM Bab 2 Daya dan Gerakan 1. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe dan like video ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah gerakan linear menggunakan 4 persamaan gerakan linear. Persamaan pertama iaitu V sama dengan U tambah AT. Persamaan kedua, S sama dengan setengah U tambah V darab T. Persamaan ketiga, S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Dan persamaan keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So, sebelum kita mulakan, kita imbas kembali formula yang kita telah perolehi untuk definisi formula hal laju dan pecutan. Bagi hal laju, berdasarkan definisinya iaitu kadar perubahan sesaran, maka formula yang boleh diterbitkan ialah V sama dengan S bahagi T. V mewakili hal laju, S mewakili sesaran dan T mewakili masa. Manakala untuk pecutan berdasarkan definisinya iaitu kadar perubahan hal laju, maka formula yang boleh diterbitkan ialah A sama dengan V tolak U bahagi T. A mewakili pecutan, V mewakili hal laju akhir, ditolakkan dengan U hal laju awal dan bahagi dengan T. Kita akan gunakan dua formula ini untuk menerbitkan 4 lagi formula persamaan gerakan linear. Okay, untuk persamaan gerakan linear pertama, kita perolehi daripada formula pecutan. Maka kita ubah formula pecutan yang asal kepada supaya V menjadi unknown. So, formula asas untuk pecutan ialah A sama dengan V tolak U bahagi T. Dan apa yang kita buat? Kita tukarkan supaya V menjadi di hadapan. So, AT sama dengan V tolak U. Kita gerakkan V di hadapan. So, V sama dengan U tambah AV. So, kita berjaya menerbitkan persamaan gerakan linear yang pertama, iaitu V sama dengan U tambah AT. V mewakili hal laju akhir, U mewakili hal laju awal, A ialah pecutan dan T ialah masa. Okey, ini ialah persamaan gerakan linear pertama yang kita boleh terbitkan. Okay, seterusnya, untuk persamaan gerakan linear yang kedua, kita perolehi daripada formula hal laju dan ubahkan supaya S menjadi unknown. Tapi di sini, apa yang kita buat ialah kita gunakan hal laju purata. Hal laju purata sama dengan jumlah sesaran bahagi masa. Dan apa yang dimaksudkan sebagai hal laju purata ialah di sini kita ada dua nilai hal laju akhir dan hal laju awal. Puratanya ialah hal laju akhir tambah hal laju awal dibahagikan kepada 2. So, kita nak jadikan S sebagai unknown. So, S sama dengan hal laju purata darab T. Apa yang dimaksudkan sebagai hal laju purata ialah jumlah hal laju bahagi jumlah hal laju keseluruhan dibahagikan dengan berapa nilai hal lajunya. So, S sama dengan, kita ada dua nilai hal laju. So, hal laju akhir atau hal laju awal dahulu U tambah V. Oleh kerana kita ada dua nilai hal laju, puratanya bahagikan dengan 2, darabkan dengan T. So, ini adalah persamaan gerakan linear yang kedua, iaitu S sama dengan U tambah V bahagi 2 darab T. S mewakili sesaran,
U halaju awal, V halaju akhir dan T adalah masa. Seterusnya, untuk persamaan gerakan linear ketiga ialah kita masukkan persamaan pertama yang kita peroleh tadi ke dalam persamaan kedua. So, persamaan kedua ialah S sama dengan U tambah V bahagi 2 darab T. So, ini persamaan kedua. Persamaan pertama ialah V sama dengan U tambah AT. Ini persamaan pertama. So, kita salin balik persamaan kedua. S sama dengan U tambah V. Kita masukkan persamaan pertama. So, U tambah AT. Bahagi 2. Darabkan dengan T. Apa yang kita buat ialah kita gantikan V. Masukkan persamaan pertama dalam nilai V. So, kita gantikan V. So, kita cuba selesaikan. So, S sama dengan ada 2U. So, 2U tambah AT bahagi 2 darab T. So, S sama dengan 2UT per 2 tambah AT kuasa 2 per 2. So, kita ringkaskan. So, S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Kita berjaya menerbitkan persamaan ketiga. Okey, seterusnya untuk menghasilkan persamaan gerakan linear keempat, cuma kuasa 2 kan persamaan 1 dan setelah selesai kuasa 2 kan, kita keluarkan persamaan 3. So, V kuasa 2 sama dengan U tambah AT, kita kuasa 2 kan. So, V kuasa 2 sama dengan U tambah AT, U tambah AT. So, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2UAT tambah A kuasa 2 T kuasa 2. So, persamaan ketiga ialah S sama dengan UT tambah AT kuasa 2. Kita nak keluarkan ini daripada persamaan yang kita perolehi. So, apa yang kita buat? So, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A. Okey, kita cuba untuk keluarkan. 2A UT tambah setengah. Kita dah ada 1A. So, A tinggal 1 dan T kuasa 2. So, dalam kurungan itu mewakili nilai S. So, nilai S sebenarnya diwakili oleh yang kita dah keluarkan. So, yang kita dapat ialah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Maka ini adalah persamaan ketiga. D ialah halaju akhir dikuasakan 2 sama dengan U kuasa 2. U ialah halaju awal kuasa 2 tambah 2AS. A ialah pecutan dan S ialah sasaran. Okay, kita lihat pada contoh penyelesaian masalah. So, ini adalah contoh penyelesaian masalah untuk soalan nombor 1. Apa yang kita buat? Pertama ialah baca soalan. So, pertama, perkara paling penting ialah baca soalan. Okay, so sebuah lori bergerak dengan halaju 20 ms negatif 2. Setelah baca, apa yang kita buat ialah keluarkan maklumat, highlight. Highlightkan isi penting. Sambil baca,
keluarkan maklumat isi penting. So, sebuah lori bergerak dengan hal laju. So, kita jumpa satu nilai. Hal laju 20 ms negatif 1 ke arah timur dan kelajuan meningkat. So, keywordnya kelajuan meningkat secara seragam menjadi 45 ms negatif 1. So, kita dah jumpa dua hal laju, dua nilai hal laju dalam masa 5 saat. Maka, hitung pecotan. Maka, ini yang kita hendak dalam soalan ini iaitu pecotan. Seterusnya, baca. Kedua, highlight. Ketiga, keluarkan. Keluarkan maklumat yang dinyatakan. So, kita dah jumpa satu nilai hal laju. Hal laju pertama kita jumpa itu ialah hal laju awal. 20 ms negatif 1. Hal laju kedua ialah hal laju akhir. V sama dengan 45 ms negatif 1. Dan kita jumpa masa iaitu 5 saat. Dan akhir sekali A ialah pecutan yang kita hendak. So, kita ada 4 nilai. So, U 20 ms negatif 1, V 45 ms negatif 1 dan T 5 saat. Yang kita perlu cari adalah A iaitu pecutan. So, masukkan ke dalam persamaan A sama dengan V tolak U bahagi T. Kemudian, okey, dan kemudian gantikan. So, dah keluarkan 4. Apa yang kita buat ialah, apa kita buat tadi? Keempat yang kita buat ialah formula. Dan yang kelima ialah gantian. Okey, so kita selesaikan. Okey, masukkan ke dalam formula. So, 45 tolak 20 ms negatif 1 bahagi 5 saat. So, 25 ms negatif 1 bahagi 5 S. So, jawapan akhir ialah 5 ms negatif 2. Pastikan jawapan akhir dalam bentuk titik perpuluhan dan juga menggunakan unit yang betul. Kita teruskan dengan soalan kedua. Masih step yang sama, baca soalan, bergerak dengan hal laju. So, kita dah jumpa hal laju yang pertama, 15 ms negatif 1. Memecut dengan seragam. So, kita ada satu nilai pecutan dalam masa 30 saat. So, yang kita hendak cari ialah sesaran. Maka, apa yang kita buat ialah, pertama, keluarkan dahulu. So, kita ada U. So, U ialah 15. A 4.2. Dan T 30 saat. Kira sesaran. So, yang kita nak ialah S. So, gunakan persamaan yang sesuai. So, S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Kenapa saya gunakan persamaan ini? Sebab kita ada empat nilai. Iaitu kita perlu cuma cari S sahaja. U nilai dah ada, T nilai dah ada, A nilai dah ada. Okey, so masukkan ke dalam gantian. S sama dengan U ialah 15. Darabkan dengan 30. Tambah setengah. A 4.2. T ialah 30 kuasa 2. Kemudian selesaikan. Maka jawapan akhir 2340 meter. Okey, selesai untuk kes yang kedua. Okey, seterusnya untuk soalan ketiga, masih menggunakan step yang sama. Sebuah kereta dengan jisim, so kita ada satu nilai jisim 1500 kg bergerak dengan hal laju mala, keywordnya hal laju mala, 36 ms negatif 1. Kemudian ternampak sekumpulan lembu. So kita nampak lembu
dan tekan brake dapat berhenti dalam masa 6 saat. Jarak asal lembu semasa pemandu ternampak lembu adalah 160. So, berapa jauh lembu itu dari kereta apabila kereta itu berhenti? So, step yang pertama masih sama, iaitu kita perlu keluarkan dahulu maklumat. So, kita ada M 1500 kg. Kita ada laju mala. Okay, laju pertama 36 ms -1. Ternampak sekumpulan lembu, kemudian tekan brake dan dapat berhenti. So, bila berhenti, laju akhir ialah kosong. Kenapa saya tahu kosong? Sebab berhenti, dia tak bergerak. So, laju akhir kosong dalam masa 6 saat. Okay. Berapa jauh lembu itu dari kereta? So, pertama yang kita nak cari ialah sesarannya. Okay. Menggunakan apabila laju awal 36, laju akhir kosong dan masa 6 saat, berapa nilai sesaran berdasarkan maklumat ini. Okay. Kita cari dahulu. So, kita cuma ada S. Kita perlukan cari S. So, S ialah sama dengan kita ada U, V dan T. So, S sama dengan U tambah V bahagi 2 darab T. So, we have 36 tambah 0 bahagi 2 darab 6. So, 2, 3. Okay, 108 meter. Maksudnya, dia berjaya berhentikan kereta tersebut pada jarak 108 meter. Jarak asal ialah S1 dia masa tampak lembu 160 meter. Dia berjaya berhenti semasa jaraknya 108 meter. Maka, baki jarak ialah 160 meter tolak 108 meter menghasilkan 52 meter. Maksudnya, semasa berhenti, jarak kereta tersebut setelah berjaya diberhentikan dengan lampu adalah sebanyak 52 meter. Okay, dan soalan terakhir untuk hari ini adalah berkaitan dengan bas. So, bas memerlukan perjalanan dari terminal bergerak dengan laju mala. So, laju pertama kita jumpa 25 ms -1. Sampai di persimpangan, tekan brake dan berhenti selepas bergerak sejauh 50 meter. Jawab soalan, dia perlukan nyah pecutan. Okey. So, perkara pertama, seperti biasa juga, keluarkan dahulu maklumat. Laju awal yang ditemui 25 ms -1. Tekan brake dan berhenti. Maka laju akhir 0. Berjaya berhenti setelah bergerak sejauh 50 meter. So, sesarannya ialah 50 meter. Yang kita perlukan ialah A, nilai pecutan. So, kita gunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So, A sama dengan V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2S. So, V kuasa 2, 0 kuasa 2 tolak 25 kuasa 2 bahagi 2 darab 50. Maka jawapan akhir adalah 6 negatif 6.25 ms negatif 2. Maka ini adalah nilai nyah pecutan. Kenapa nyah pecutan? Apabila nilai A adalah positif, kita panggil sebagai pecutan. Apabila nilai A adalah negatif, itu adalah nilai nyah pecutan.
Okey, nilai A positif. So, itu adalah pecutan. Nilai A yang diperolehi jika nilainya negatif, maka itu ialah nilainya pecutan. So, dalam soalan ini, nilainya pecutannya adalah negatif 6.25 ms negatif 2. Okay, setakat itu sahaja untuk kali ini. Selepas ini, video akan datang mengenai graf gerakan linear. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk menantikan video-video akan datang. Terima kasih.